Orangnya kita tak lupa. Atau kita dah lakukan kesilapan, kita baca, oh patutlah saya silap, saya tak ikut etika yang ada dekat sini. So, akhirnya kita dapat sesuatu. Ya, ini organisasi, sangat penting. Kaedah saintifik ini biasalah. Saintifik dalam keadaan yang mencabar ini, masa demi masa berubah. Kita kena belajar benda baru. Kalau dulu sebagai kaki tangan pejabat, dia pakai typewriter. Sekarang orang pakai typewriter, orang pun tak mau lagi dah. Outdate itu dia. Dia mesti pakai komputer. Komputer pula sampai sekarang ni dia fikir dah Windows orang masih lagi 2, kita dah orang dah pakai 207. Jadi berbeza. Kita kena ikut perubahan. Benchmark yang dikendaki oleh organisasi itu sampai ke tahap mana. Sebab itu dalam organisasi dia ada KMK. Ya? Ada quality. Bagaimana kita mencapai quality. Organisasi aplikasi. Kadang-kadang kita cakap saja tapi kita tak buat. Kita tak lakukan. It's no point. Kita kena bersiap sedia bagaimana nak melakukan sesuatu yang telah kita rancang. Ya. Kemudian tuan-tuan dan puan, kita melihat ini lebih kurang. Kita melihat iaitu persekitaran kita. Dari segi individu atau manusia. Telah saya katakan, akhirnya kita akan dapat gelagat organisasi. Dalam organisasi kita. Ya. Ada kala-kala kita perlukan mesin atau komputer. Ya, secara mudah yang tuan-tuan boleh faham apa yang saya cakapkan tadi. Nah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita kena melihat dalam gelagat organisasi dia ada pengurusan, ada kepimpinan, budaya, motivasi, berpasukan, komunikasi dan konflik. Banyak perkara yang berlaku dalam organisasi. Dan ini hari-hari, sama ada kita sedar atau tidak sedar, berlaku. Kadang-kadang pengurusan timpang, organisasi akan timpang. Kepimpinan mungkin tak betul, dia akan jadi tak betul. Budaya, kita tak tengok budaya, orang ni bawa kaedah yang lain, orang ni bawa kaedah yang lain. Budaya ni maksudnya maknanya cara bekerja. Atau cara mengurus. Dia tak ikut satu sistem yang sama. Sedangkan dalam jabatan penjara sudah ada satu sistem yang kita kena ikut. Dan kita kena motivasi. Kadang-kadang motivasi ni manusia ni ada kehendak. Kadang-kadang pegawai kita atau kaki tangan kita dah boleh lakukan sesuatu yang baik. Kadang-kadang kita, tahniahlah anda telah berjaya. So kita bagi dia galakan. Ya. Dan berpasukan, ini sangat penting. Tuan-tuan semua adalah satu badan yang perlukan pasukan yang antara satu sama lain. Bukan menyalahkan antara sama lain. Atau buat gosip. Itu pasal Frank Suttenham kata. Ya, dalam buku Revolusi Mental muka 26. Dia kata, orang Melayu suka gosip. Itu kata dia. Tapi, apakah kita masih lagi macam itu? Ya. Jadi, tuan-tuan dan puan, kita komunikasi kita. Kadang-kadang, dia konon-kononnya dah naik pangkat dan lebih sikit. Dia tunjuk pun tak pakai tangan, dia tunjukkan kaki. Kan ini apa tak buat ni, kata dia. Itu juga komunikasi tu. Jadi, kita, kadang-kadang kita dah buat satu benda yang kita tak sedar. Dan ini menyebabkan orang hilang hormat pada kita. Bila subordinate hilang hormat pada kita, jawabnya dia takut dan dia buat kerana dia takutkan kita, bukan dia hormatkan kita. So, bila belakang kita pergi jahanam lenggau tu dia. Kata orang Melaka pergi mampus lenggau tu dia. Itu orang Melaka kasau sikit, dia kahau sikit. Di sini kita kena melihat konflik selalu berlaku. Ini dalam organisasi ada konflik yang baik. Ada konflik yang tak baik. Jadi, saya akan terangkan nanti. Jadi, tuan-tuan dan puan, saya suka buat sepintas. Lalu, kita lihat dalam Islam, dalam firman, dalam Al-Quran, surah Al-Imran, dia kata, maafkan mereka dan mohon ampun mereka serta bermasyarah. Ini melihat Islam mengajar kita supaya bekerjasama antara satu sama lain. Supaya kita berpasukan. Jadi, tuan-tuan dan puan, dan juga sebagai itu kita kena taat kepada pemimpin.
ketua kita. Because dia akan membimbing kita ke depan. Jangan pandang belakang. Jalan biar ke depan, jalan belakang ada hantu. So maksudnya jangan pandang benda-benda yang di belakang yang menghantui diri kita. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan, dalam surah An-Nisa juga mengatakan bahawa supaya kita taat kepada ketua. Anyone. Dalam saya tanya dalam agama Hindu atau agama Buddha pun, dia berkatakan bahawa dia kena hormat dan taat kepada pemimpin. Ya? So, saya kata tadi, even orang asli yang tak ada agama tu pun, dia untuk batin, dia kata apa, dia akan ikut. Dia akan ikut. Nah, itu pasal dalam masyarakat orang asli, tok batin tu, kalau siapa dapat jadi tok batin tu memang hebat ada. Tapi dia marah sikit, ini joke lah ya. Orang kata, orang Melayu raya-raya lah, panggil-panggil saya buat apa? Dia tu, faham lahir batin. So dalam kita berfikir, sebagai kita bekerja, kita mesti ada pemikiran